Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah anda dengar mengenai as-suluh atau perdamaian dalam muamalat? Tak pernah? Jadi, mari ikuti penerangan saya dan rakan-rakan mengenai tajuk as-suluh atau perdamaian dalam muamalat. Mari kita mulakan dengan mengenal dahulu konsep as-suluh. As-suluh ialah perdamaian. Menurut syarak, as-suluh ialah muaqidatun yartafi'u biha an-niza' bainal khusum wa yatawassalu biha ila al-muwafaqati bainal mukhtalifain. As-suluh ialah suatu kontrak untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan, mencapai persetujuan antara pihak yang berselisih dan mewujudkan perdamaian antara mereka. Islam amat menggalakkan as-suluh atau perdamaian dalam kehidupan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair." Perdamaian itu lebih baik. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perdamaian adalah harus dan sah di antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Ulama Islam sepanjang zaman bersependapat mengatakan kontrak perdamaian bertepatan dengan syarak. Perdamaian boleh berlaku dalam pelbagai keadaan, antaranya perdamaian antara suami dan isteri ketika berlaku perselisihan, perdamaian antara negara Islam dan negara bukan Islam, perdamaian antara pihak yang benar dan pihak yang memberontak di kalangan umat Islam, perdamaian di antara dua pihak yang tidak melibatkan harta, dan perdamaian dalam aspek muamalat yang melibatkan harta. Untuk melaksanakan perdamaian dalam muamalat, perlu ada 4 rukun. Yang pertama ialah al-aqidan, iaitu dua orang yang berakad untuk berdamai. Sama ada dia adalah al-mudda'i, orang yang mendakwa, atau dia adalah al-mudda'a alaih, orang yang didakwa. Yang kedua ialah as-sirah, iaitu penawaran dan persetujuan untuk melaksanakan perdamaian. Yang ketiga ialah al-musalih anhu, perkara yang ingin didamaikan di dalam perselisihan. Dan yang keempat ialah al-musalih bihi, iaitu pampasan yang akan diterima oleh pihak yang mendakwa sebagai ganti kepada hak yang didakwa. Jadi, bagaimanakah perdamaian dalam muamalat boleh berlaku? Mari kita lihat situasi ini. Ahmad telah menuduh Ali meminjam duitnya sebanyak RM5,000. Disebabkan itu, berlakunya beberapa perselisihan antara Ahmad dan Ali. Untuk menyelesaikan perselisihan itu, mereka telah bersetuju untuk melakukan akad as-suluh. Berdasarkan situasi sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa Ali dan Ahmad merupakan al-aqidan, iaitu Ali sebagai yang didakwa, Ahmad sebagai yang mendakwa. Perkara yang ingin didamaikan ialah hutang RM5,000 yang belum dilunaskan. As-sirah berlaku apabila mereka bersetuju untuk berdamai dan pampasan akan diterima selepas perdamaian berlaku. Namun, pampasan yang akan diterima oleh Ahmad akan dipengaruhi oleh perlakuan Ali terhadap dakwaan Ahmad sebentar tadi. Sama ada dia ingin menafikan atau membuat pengakuan atau hanya mendiamkan diri. Jadi, kita akan lihat apakah kesan dan hukum terhadap ketiga-tiga perlakuan ini. Bahagian seterusnya kita akan melihat kepada kesan dan hukum perdamaian ataupun as-suluh berserta penafian. Jadi justifikasi yang boleh saya berikan perdamaian bentuk ini adalah apabila orang yang didakwa tadi menafikan dakwaan yang telah dibuat oleh si pendakwa. Yang mana kita beralih kepada situasi yang telah disebut oleh sahabat saya tadi, iaitu Ali, yang mana Ali ini adalah orang yang telah didakwa menafikan dakwaan ataupun tuduhan yang dibuat oleh Ahmad, iaitu si pendakwa tadi. Jadi apakah implikasinya yang boleh kita lihat melalui perdamaian ataupun as-suluh berserta penafian ini? Perdamaian seperti ini tidak dibenarkan kerana ianya tidak bertepatan dengan syarak. Alasannya, as-suluh ataupun perdamaian ini tidak dibenarkan kerana di dalamnya terdapat perkara ataupun unsur yang mana yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berdasarkan dalil yang telah disebut oleh sahabat saya tadi, Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, perdamaian adalah sah dan harus di antara sesama umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Jadi daripada keterangan hadis ini, perkara yang menghalalkan yang haram ia adalah jika dakwaan yang telah dibuat oleh si pendakwa tadi
adalah bohong, maka dia telah mengambil harta orang lain yang mana telah menghalalkan baginya mengambil harta tersebut. Sedangkan kita boleh lihat perbuatan ini adalah haram di sisi syariat Islam. Seterusnya, perkara yang mengharamkan yang halal adalah apabila situasi dakwaan pendakwa adalah benar, bermakna dia telah mengharamkan baginya hak miliknya tadi, sedangkan hak miliknya tadi adalah halal baginya, kerana melalui perdamaian yang berserta penafian tadi, orang yang didakwa tadi memaksa menggugurkan hak milik si pendakwa tadi. Jadi ini adalah sebab perdamaian berserta penafian ini tidak dibenarkan atau hukumnya adalah haram di sisi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Manakala terdapat pendapat yang kedua, iaitu pendapat daripada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan perdamaian ini, kerana beliau menganggap as-suluh ini dapat meleraikan pergaduhan dan persengketaan sesama umat Islam. Jadi kesimpulan yang boleh kita lihat daripada pendapat Imam Abu Hanifah ini, beliau mengambil tujuan asal kontrak perdamaian ataupun as-suluh ini kerana beliau menganggap as-suluh ini dapat meleraikan pergaduhan dan persengketaan yang boleh menyebabkan perpecahan sesama umat Islam itu sendiri. Seterusnya, bagaimana pula jika Ali mengakui dakwaan Ahmad tadi? Maka inilah yang dinamakan sebagai suluh berserta pengakuan. Kita tahu bahawa Ahmad menuduh Ali meminjam uangnya sebanyak RM5,000 dan di sini Ali mengakui dakwaan tersebut bahawa sememangnya dia telah meminjam RM5,000 daripada Ahmad. Kemudian mereka berdua bersetuju untuk melakukan perdamaian antara mereka. Oleh itu, terdapat dua kaedah perdamaian yang disyariatkan untuk suluh berserta pengakuan ini. Cara perdamaian yang pertama boleh dilakukan oleh Ahmad dan Ali ialah suluh al-hatitah, iaitu rebat, di mana perdamaian ini hanya melibatkan pengambilan sebahagian daripada jumlah hutang dan baki hutang yang lain direbatkan. Berdasarkan situasi tadi, suluh al-hatitah akan terjadi sekiranya Ahmad bersetuju untuk merebatkan sebahagian daripada jumlah hutang Ali terhadapnya. Misalnya, Ahmad meminta Ali untuk membayar RM2,500 sahaja berbanding RM5,000 yang dipinjamnya. Perdamaian sebegini dikira sah di sisi syarak, di mana pemiutang bersetuju untuk membebaskan penghutang dari menjelaskan baki hutangnya. Hal ini jelas menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Satu ketika dia menuntut Abdullah bin Hadrat untuk membayar hutangnya. Peristiwa ini berlaku pada zaman Rasulullah dan berlaku di dalam masjid. Suara mereka riuh rendah sehingga Rasulullah mendengar walaupun baginda sedang berada dalam rumahnya. Lantas Rasulullah SAW keluar menemui mereka sehingga tersingkap tirai di bilik baginda. Baginda memanggil Ka'ab, "Wahai Ka'ab." Lalu Ka'ab menjawab, "Ya Rasulullah, saya datang." Sambil mengisyaratkan dengan tangannya, baginda bersabda, "Rebatlah sebahagian." Ka'ab membalas, "Ya wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bangun dan bersabda, "Bangunlah, bayarlah hutang itu kepadanya." Berdasarkan hadis tadi, kita dapati bahawa suluh al-hatitah dah terlaksana pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Perdamaian ini juga diterima sama ada Ahmad dan Ali menggunakan perkataan suluh yang bermaksud perdamaian ataupun perkataan ibra' yang membawa maksud menggugurkan atau melepaskan. Jika mereka sepakat untuk menggunakan perkataan ibra', maka pihak yang didakwa iaitu Ali tak perlu menyatakan persetujuannya. Dia hanya perlu untuk mengikuti prosedur-prosedur ibra'. Prosedur-prosedur ibra' adalah seperti berikut. Prosedur ibra', Ahmad orang yang layak memberikan sumbangan ibra' kepada Ali. Ahmad mesti tahu bahagian yang dilangsaikan. Ibra' hanya melibatkan perdamaian berkenaan hutang dan tidak terikat dengan syarat dan tempoh tertentu. Jika Ahmad dan Ali bersepakat untuk menggunakan perkataan as-suluh, iaitu perdamaian, maka Ali sebagai pihak yang didakwa perlu menyatakan persetujuannya terhadap as-suluh atau perdamaian tersebut. Jadi timbul persoalan, apa yang akan terjadi sekiranya Ali masih lagi tidak mahu melunaskan hutangnya sedangkan Ahmad sudah mengibrakkan sebahagian daripada hutangnya? Adakah hutang yang diibrakkan tadi dikira terbatal? Jika benar, adakah Ahmad boleh menuntut jumlah asal hutang Ali kepadanya? Menurut pandangan yang sahih, hutang tadi tidak kembali kepada jumlah asal berdasarkan kaedah fiqh as-saqit la ya'ud. Perkara yang gugur tidak akan kembali. Oleh itu, Ahmad hanya boleh menuntut baki hutang daripada Ali. Ahmad telah mengibrakkan sebahagian hutang Ali sebelumnya.
Ibra' tadi telah menggugurkan hak Ahmad untuk menuntut jumlah asal hutang daripada Ali. Ahmad perlu berhati-hati supaya tidak mengucapkan kata-kata yang merujuk kepada Ibra', seperti saya bebaskan kamu daripada hutang kamu terhadap saya. Sekiranya Ahmad mengucapkan kata-kata sedemikian, secara automatik hutang Ali kepada Ahmad gugur serta-merta. Dalam masa yang sama, Ahmad tidak boleh menuntut Ali untuk melunaskan hutangnya kembali kepada Ahmad. Hal ini akan berlaku sama ada Ali bersetuju dengan pernyataan Ahmad ataupun tidak bersetuju dengan pernyataan Ahmad tadi. Cara perdamaian yang kedua yang boleh dilakukan oleh Ahmad dan Ali ialah suluh al-mu'awadah, yakni perdamaian secara tukaran. Contoh, Ahmad membuat perdamaian dengan Ali. Jadi di sini Ahmad meminta Ali untuk memberikan sesuatu barangan tertentu kepadanya sebagai balasan atau bayaran kepada hutang Ali. Perdamaian ini dikategorikan sebagai mu'awadah, tukaran dan juga jual beli, di mana hutang Ali kepada Ahmad diselesaikan dengan pemberian mesin basuh daripada Ali kepada Ahmad. Maka perdamaian ini akan membabitkan hukum-hukum jual beli, termasuklah syarat-syarat jual beli dan khiyar yang terlibat. Selain tukaran dengan barangan, Ahmad juga boleh meminta supaya hutangnya ditukarkan dengan perkhidmatan. Misalnya, Ahmad meminta kebenaran Ali untuk mendiami sebuah rumah selama 1 tahun sebagai ganti kepada hutangnya. Maka kes ini akan dikategorikan sebagai ijarah dan ia akan terikat dengan hukum-hukum sewa dalam Islam. Suluh yang terakhir adalah suluh berserta diamnya orang yang didakwa. Setelah Ahmad menuduh Ali bahawasanya dia telah meminjam duit sebanyak RM5,000, maka yang tertuduh iaitu Ali hanya mendiamkan diri tanpa ada menafikan ataupun mengaku bahawasanya dia telah meminjam duit tersebut. Setelah beberapa kali didakwa, maka Ali pun bersedia untuk mengadakan akad as-suluh supaya terjadinya perdamaian dalam dakwaan tersebut. Dalam akad as-suluh ini, Ali telah membayar sebanyak RM5,000 kepada Ahmad tanpa sebarang pengakuan ataupun penafian bahawasanya dia telah meminjam duit sebanyak RM5,000 daripada Ahmad. Penerangan bagi as-suluh berserta diamnya orang yang didakwa adalah sama dengan penerangan bagi as-suluh berserta penafian orang yang didakwa. Dan seterusnya kita masuk kepada bab pembatalan akad as-suluh. Yang pertama adalah al-iqalah, iaitu seandainya salah satu pihak yang mengadakan kesepakatan as-suluh menyetujui dan menerima keinginan pihak yang satunya lagi untuk membatalkan akad as-suluh yang ada, maka kesepakatan as-suluh tersebut menjadi batal. Yang kedua adalah apabila salah seorang yang melakukan akad as-suluh itu murtad dan bergabung dengan negara kafir harbi ataupun ia meninggal dunia dalam keadaan murtad. Yang ketiga adalah al-musalah alaih, yang berbentuk fizikal, ain, dikembalikan kerana cacat atau atas dasar khiyar ru'yah. Yang keempat dan yang terakhir adalah salah satu pihak yang mengadakan kesepakatan as-suluh meninggal dunia dengan al-musalah alaih, iaitu pengganti sesuatu yang dituntut itu berbentuk manfaat sebelum tempoh penggunaan manfaat itu habis, seperti as-suluh yang berbentuk ijarah, iaitu sewaan.